Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وأصحابه والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'da. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, seluruh ahli, Tuan Kuasa Surau, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, seterusnya muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tetamu-tetamu Allah yang tidak dapat saya nak sebutkan nama seorang demi seorang. Mudah-mudahan semua diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk di kalangan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita syukur pada Allah Ta'ala dengan kurniaan ni'matnya. Hari ini Allah pertemukan kita dalam bulan Sya'ban, hari yang keempat dalam bulan Sya'ban, malam yang kelima Sya'ban. Bermakna Allah beri kita rasai Sya'ban, yang mana tahun lepas Sya'ban diuji, tahun ini Sya'ban diberikan peluang kepada kita. Kita yakin segala pemberian Allah Ta'ala itu atas nikmat yang sentiasa kita syukur. Seperti mana yang disebutkan, bila kamu syukur, kata Allah, kan ku tambahkan kepada kamu nikmat. Barangkali ramai di antara kita yang redha dan syukur terhadap ujian yang Allah beri. Allah bagi peluang kepada kita. Berlalu sudah bulan Rejab, masuk bulan Sya'ban, tak lama lagi kita masuk dalam bulan Ramadan. 3 bulan yang turut-turut didoakan oleh Nabi SAW. Hari ini kita tinggal 2, barik lana Sya'ban, Ramadan. Sebelum ni Rajab, Sya'ban, Ramadan.
Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau tengok bulan Sya'ban ini pernah diceritakan dalam banyak hadis. Masuk bulan Sya'ban antara bulan yang paling banyak Nabi berpuasa selain Ramadan. Dalam bulan Sya'ban banyak yang Nabi lakukan ibadat banding dengan bulan yang lain selain Ramadan. Maka inilah bulan yang Allah beri kepada kita, bulan yang dikatakan persiapan yang perlu kita adakan supaya kita dapat selamat dalam bulan Ramadan kelak. Bulan inilah bulan yang kita nak prepare, bulan yang kita nak bagi kemah balik apa yang silap, dosa yang banyak, amalan yang kurang, ilmu yang kurang, tubuh badan yang tak sihat. Semua inilah peluang yang Allah bagi lebih kurang 25 hari lagi sahaja. Baik, alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah kita dapat teruskan dalam pengajian kitab Al-Jauharil Mawhub wa Munabbihatil Qulub Al-Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi wa anfa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung balik dalam bab yang kedua, yakni Al-Bab Al-Thani fi Fadilati La Ilaha Illallah, muka surat yang ke-28, halaman 28 atas sekali. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi anallahu ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini melainkan firman Allah Ta'ala, telah benarlah hambaku, aku Allah, aku mensaksi akan kamu hai malaikatku, sesungguhnya telah aku ampunkan baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya dan barang yang telah terkemudiannya. Saya sebut di sini tuan-tuan, bila kita baca, kita tengok hadis yang Nabi sebut pada kita, siapa yang sebut kalimat la ilaha illallah bersambung dengan Muhammadur Rasulullah, Allah Ta'ala sebut di sini benarlah hamba-Ku. Baru digelar hamba. Ataupun kalau kita ingat peristiwa Isra' Mi'raj yang Allah sebut dalam surah Isra' ayat pertama, Allah guna kalimat tak pakai nama Muhammad, tak guna pakai Nabi, Allah akan guna kalimat bi'abdihi, hamba. Nak dapat hamba ni tuan-tuan, bukan calang-calang yang Allah nak sebut hamba. Kita je mengaku Allah Tuhan kita, tapi belum tentu Allah mengaku kita hamba dia. Hak ni berat tuan-tuan. Nak dapat pengakuan dari Allah Ta'ala, antaranya disebutkan kata ucapan yang kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah bagi tahu kepada malaikat, kata Nabi, hai malaikatku, sungguhnya aku ampunkan baginya barang-barang yang telah terdahulu, dosa-dosa yang dibuat dahulu dan dosa-dosa yang akan diperbuatnya ataupun terkemudiannya. Besar fadilatnya tuan-tuan sebut kalimat ini. Kalimat ini hari ini dah jadi bahan mainan dah. Hari ini dah jadi kalimat yang disebutkan kata Allah Ta'ala itu dah jadi bahan-bahan yang mana boleh diletakkan di mana-mana sahaja. Kalau ikut tuan-tuan, kalimat ini sangat mulia. Kalimat ini kalimat yang menyelamatkan kita, kalimat yang menegakkan akidah kita, kalimat yang membenarkan hati kita ini terhadap Allah. Tiba-tiba hari ini dipermainkan, dikotak-katikkan kalimat Allah di masjid, surau ada, di gereja dan sebagainya pun ada. Hari ini tuan-tuan, tugas kita sebagai umat Islam, kitalah yang akan memelihara kalimat Allah Ta'ala ini setinggi-tingginya.
selayak-layaknya letak tempat yang paling tinggi, yakni kalimat Allah, yakni agama yang Allah bagi, Islam itu sendiri. Itu yang pertama pada hadis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah padahal suci ia, yakni suci daripada syirik dan nifak, lagi ikhlas bagi Allah, yakni suci daripada umpama riak dan ujub, termasuk nescaya masuk syurga ia, yakni serta orang-orang yang dahulu-dahulu. Allahu Rabbi. Sebut kalimat ni mesti suci. Dari sudut suci ni apa? Dia tidak mensyirikkan Allah. Hari ni orang sebut di mulut tapi hati dia lain. Tuhan aku Allah lah, sama je hang. Tapi dalam masa yang sama buat maksiat, tidak beriman ke Allah. Kadang-kadangnya yang disebutkan ataupun suci daripada sifat munafik. Ni munafik lagi bahaya pada yang kafir ni, jelas dah. Munafik ni pasal kita selalu sebut belakang, ada dekat wajah-wajah orang Islam munafik. Yang ada belakang, depan, belakang kita, tepi kiri kanan kita ni Islam belakang. Tapi Islam itu boleh menjadi munafik. Dia beza. Kalau kafir tu tak Islam, tapi Islam boleh jadi munafik. Beza dengan Islam yang beriman. Kan? Amanu. Allah sebut amanu, lawan dengan beriman itu beza dengan munafik. Dia Islam tapi tak beriman pun. Dia Islam tapi dia munafik. Munafik ni kita sebut bahasa mudah dia lagi. Ya Allah Ta'ala yang disebut Nabi ni umpama riya. Sebut la ilaha illallah sampai 1000, 100,000 sehari, tapi duk pergi cerita ke orang. Jadi hati sonok. Orang pakat tahu belakang, oh orang tahu aku ni paling banyak. Kan? Ataupun duduk seorang-seorang, pagi-pagi bangun, pagi-pagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 1000, 2000, 3000. Duduk fikir seorang-seorang dalam kepala dia, aku rasa lah suruh ustaz barangkali ikut. Aku seorang bayang duk sebut la ilaha illallah pagi ni, orang lain pakat dok lagi rasa. Kalau ada pun mungkin orang ni sikit tak larat, aku larat. Duk rasa seorang. Orang tak duk keliling dia pun, duk seorang-seorang pun jadi belakang. Riak ni duk depan orang ramai. Ujub ni duk seorang-seorang. Kalau tak ada benda ni, kata Nabi, nescaya masuk syurga ya. Allahu Akbar. Janji Nabi ni tuan-tuan bukan macam janji kita. Kita ni banyak janji palsu. Kita ni banyak janji menipu banyak. Tapi Nabi tak ada. Nabi cerita apa yang berlaku, berlaku sungguh. Kan? Nabi cerita apa yang berlaku dalam syurga neraka, ada berlaku benda-benda tu. Nabi bagi tahu siap-siap kepada kita. Yakni masuk syurga serta orang-orang yang terdahulu. Siapa orang yang terdahulu? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Yakni orang-orang yang awal dahulu. Sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu dari muhajirin, ansar, Mekah, Madinah, mereka yang beriman. Walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka yang mengikuti jalan-jalan kebaikan. Mereka buat benda-benda yang Nabi ajak. Mereka ikut apa yang Rasulullah pesan. Dan disebut itu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah gelak mereka, redha Allah ada mereka, mereka redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alf sayyi'atin in 'asha alf sanatin la yas'aluhu Allah an dhanbin wahid. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa adalah awal kalamnya, kalamnya awal menyebut la ilaha illallah, dan akhir kalamnya juga menyebut kalimat la ilaha illallah, dan mengerja ia 1000 kejahatan, yakni daripada dosa-dosa kecil.
Jika hidup ia 1000 tahun sekalipun, tiada ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala daripada satu dosa jua pun. Allahu Akbar. Maksudnya dia beriman ke Allah ni dari awal hidup dia sampai mati, dia beriman. Ada orang dia beriman awal, hujung tak beriman. Ada orang awal tak beriman, hujung beriman. Ada beza yang tu, kan? Ada orang yang beriman awal, beriman dia kekal terus iman tu. Sebab tu saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu, bila sebut tentang masa kita ni, kita ada yang rasa seronok kita lahir Islam dah. Tapi bimbang juga, Islam ni, lahir Islam ada dua keadaan. Ada yang lahir Islam sampai mati Islam dia elok lah. Tapi ada orang lahir Islam, Allah uji saat dia mati, Allah Ta'ala uji dia, dah keluar kepada Islam. Ini bahaya. Ada orang yang lahir memang tak Islam, kita kata kat dia kafir, tak apalah, kan? Tapi dia ada untung juga, walaupun dia tak beriman awalnya hidupnya, tapi dia lahir, dia besarkan, mati beriman ke Allah. Ada yang kafir, macam hidup kafirnya, sampai mati pun tetap kafir. Itu 4 yang saya pernah sebut kat tuan-tuan sebelum ni lah. Barangkali ingat tak ingat, Wallahu'alam. Maka disebutkan dosa kecil ni Allah Ta'ala tak akan tanya padanya dosa kecil, walaupun dia ni hidup 1000 tahun. Dosa kecil maknanya dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau syirik ke Allah tak termasuk. Tapi kalau membunuh orang tak masuk. Kalau zina tak masuk. Hak ni benda-benda dosa besar belaka. Dosa-dosa yang kecil, maka walaupun 1000 tahun dia hidup, tiada ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala satu dosa pun. Satu pun tak tanya. Pasal dia ni berpegang teguh dengan kalimat La ilaha illallah awal wal akhir. Awal dan akhir ni Allah Ta'ala, La ilaha illallah, tak ada hak lain dah. Hak tu la saja. Kita ni kadang berubah. Kadang-kadang kita kata Allah bagi. Kadang-kadang bila banyak sangat kita lupa ke Allah, kita kata kawan tu yang bagi, kan? Kita kalau RM1, Alhamdulillah. Kalau RM1000, masih banyak. Dia fikir kawan tu dah, kan? Kalau RM1 nak dapat rezeki hari ni, untung RM5, Alhamdulillah. Tiba-tiba hari tu orang tu main beli banyak sampai RM2,000, masih banyak lah, tolong beli banyak rezeki lah. Dia kira kat kawan tu dah, dia lupa Alhamdulillah ke Allah Ta'ala tu. Yang hantar kawan tu main beli tu Allah lah, kan? Bukan dia kawan tu sendiri duduk atok jalanan hidup dia, kan? Kita yakin lah yang cipta pun Allah, yang atok pun dia, semua dia belaka. Jadi tak boleh lari lah pada kalimat La ilaha illallah ini. Baik, maka sayugianya bahawa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata ia La ilaha illallah, kerana hadis yang tersebut dan lagi riwayat daripada Nabi SAW. Maka sayugianya kata tadi, awal perkataan yang kita ajak anak-anak ni sebut La ilaha illallah, kan? Kita ajaklah budak-budak ni La ilaha illallah, La ilaha illallah, kan? Sampai budak ni kenal. Bila kita sebut La ilaha, dia tahu hak tu kalimat La ilaha illallah. Terkejut pun biar sebut La ilaha illallah. Kita tak ajak dia kejut, kan? Dia kaki geli sama orang kita, keletek, dia ulang hak kita sebut. Bodoh, keluar bodoh. Keluar kata bengong, apa-apa, keluar pelik-pelik. Cuba kita pula latih mulut kita pun La ilaha illallah, mulut ke anak-anak La ilaha illallah. Pakat sebut La ilaha illallah. Jadi apa pun La ilaha illallah. Hak ni dak. Hamai ni sat, orang ajak maki terus. Tak ada apa terus, boh terus. Cuba kita sebut dulu. Moga dengan perkataan ini melembutkan hati kita. Baik. Dan lagi riwayat daripada Nabi SAW, iftahu ala sibyanikum awwal kalamihim la ilaha illallah wa akhir kalamihim la ilaha illallah, faman kana awwal kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah thumma 'asha fa alf sanatin ma su'ila an dhanbin wahidin. Artinya kata Nabi, buka olehmu atas segala kanak-kanak kamu. Nabi suruh kita ni mulai anak-anak kanak-kanak kamu ini, yakni hendaklah ada awal kalam yang diajarkan mereka itu
la ilaha illallah. Ajak hak tu dulu. Apa jadi pun. Sebab tu kita tuan-tuan, kecil-kecil jangan duk ajak mengaji nyanyi ya. Lah ni duk cari dah nyanyi. Duk buka kat budak tu YouTube, budak tu pandai joget pada kita. Kan? Cubalah kita ubahlah, dia duk tengok YouTube. Kita jangan duk bagi dia kontrol, kita buh tentu. Zikir la ilaha illallah. Dia keluar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Budak tu dia lama-lama dia seronoklah. Kan? Satu lagi yang diajakkan tu nenek moyang kita dari dulu, duk ayun buayan tu sebut la ilaha illallah. Dulu buayan kan, buh tali apa, hak ikat lembu, lembu tu kain batik tu je. Lah ni dak pakai elektrik. Tak ada la ilaha illallah tok tu pun. Dulu tok ada la ilaha illallah. Bunyi senyap budak lena. Bunyi senyap juga la ilallah, tok pun lena. Budak la ilaha duk pula tu, duk tang tu lah. Lah senang tok mengasuh pun tak apa. Dia buka tu dig budak tu tak boleh nak bangun. Dia kata bila nak berhenti, kata aku nak keluar juga daripada kau daripada duit ni. Kan tok kata duk tang tu. Start pak mak hantar mengasuh kat tok wan daripada pukul 8 pagi buh terus dalam duit. Mak ambil kuih 6 bawa keluar lega tok tu. Dia tip-tip bukui budak tu sampai kata mampus tok ku ni jaga hang rusak nanti ku jaga dia boleh tiap dengan orang. Teriak pun tok tak perasan. Kan tok duk tengok TV. Tok syok TV. Kan apa nak sangat aku jaga. Dia kata apa? Tok kata apa? Aku kira okey lah tak bukui nak hampa. Hampa hantar mengasuh orang lain orang katok habis. Cik duk guna ayat tu lah. Kan satgi mak anak-anak ngapak tu mai. Mak bagi makan lagi. Makan apa anak hang tidur lama. Cik anak hang tidur lama. Ada hang tak mau ni hang pun buat gitu juga. Nak kuranglah lah. Nabi ajak kita ajarkan mereka ni dengan kalam la ilaha illallah. Dan akhir kalam mereka itu pun la ilaha illallah. Nabi ajak awal dan akhir la ilallah. Maksudnya dari mula hari kecil-kecil pun dah ajak dah benda tu. Sampai besar duk kekal lagi ajak. Kita lah ni kecil bukan main. Budak ni baik ya. Masuk umur 18 lawan kita balik. Tak malah. Kan? Tanamkan kalimat itu bukan hanya di bibir mereka. Kita sebut itu biar sampai di hati mereka. Kan? Kita sambil-sambil duduk la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Budak tu lama-lama dia kata apa tok kata ni? Kan? Tok tak apa. Tak ada Tuhan. Tuhan apa? Tuhan Allah. Allah. Lama-lama dia retilah dia duduk Allah kita duduk main dengan dia. Lalu tok duk tak apa? Tok kata apa dia tak? Tok kata ni zikir kepa, apa pula tanya. Kan? Kita kata ni zikir ni bagus. Gus syok syok dia pun lama-lama kita main dengan dia terus. Ni tak ada. Kan? Nak bagi kat dia, nak lena tak himpun. Dia tengoklah YouTube apa pun. Tok duk masak, tak boleh masuk. Sebut kat ni pasal tok ramai. Tok ramai. Tok dah ramai, lepas tu kena seksa pula, kena mengasuh pula. Tu sedihnya tu. Kan? Orang lain boleh kuih tua ni boleh hak ibadat, kita nak mayang duha Allah dia panggil pula. Kan? Baru nak buka Quran. Nak baik. Maka kata Nabi lagi, maka barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah, kemudian ia hidup 1000 tahun, tiada ditanya akan dia daripada sesuatu dosa jua pun, yakni daripada dosa kecil. Allahu Rabbi. Maknanya tuan-tuan, sama juga dengan hadis yang kita sebutkan di atas tadi. Kalaulah hidup 1000 tahun pun tetap takkan disoal dosa-dosa yang dia buat, yakni dosa-dosa dalam kurungan dosa kecil sahaja. Baik. Dan setengah riwayat yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa adalah akhir kalamnya, siapa-siapa yang akhir kalamnya sebut la ilaha illallah, masuk syurga ia, yakni serta orang yang dahulu masuknya. Hadis lalu kita dah dengar belakang lah nah. Siapa-siapa yang mati kalimat la ilaha illallah masuk syurga. Tapi selalu sebut masuk syurga ini kita selalu hubungan dengan manusia, kan? Kita selalu hubungan dengan Allah. La ilaha illallah ni hubungan dengan siapa? Dengan Allah.
Kalau kita buka dalam kitab, ada satu kitab ni, dalam satu hadis ni disebutkan, ada orang yang nanti di akhirat kelak, dia mai bawa banyak amal ibadat, banyak sangat. Semayang, puasa, amal soleh dia, kalimat Allah, la ilaha illallah apa ni. Tiba-tiba dia buat dosa dengan manusia. Dia curi, dia pukul, dia maki, dia buat bunuh, dia buat melupakan darah. Akhirnya ibadat-ibadat yang dia buat ni semua kena klaim dengan orang yang anaya dengan dia. Akhirnya bengkrak, tak ada apa. Sebab tu saya sebut la ilaha illallah ni bukan kita nak ucap waktu hujung je. Mesti dalam hidup kita ni kita kena buat apa yang kita yakin tu. Kita tak boleh kata tak apalah, aku tak mau buat belaka, aku tunggu mati sebut masuk terus. Oh jangan. Memanglah yang dikatakan Nabi tu masuk syurga tu tuan-tuan, memang masuk. Tapi kalau timbang-timbang dia punya amalan berat dosa, dia ni sebut la ilaha illallah ni, tetap juga kena masuk dulu neraka sah. Sekadar mana dia yang dia buat melebihi dosa pahala dia tu, cukup tempoh syurga. Syurga tu tetap dah. Tapi nak beza dia, ada tak dia kena lintas neraka dulu? Kalau ada, lintas juga, patah balik akhirnya. Tapi soal kita ni, sanggupkah kita nak pergi neraka dulu kan? Hari ni panas terik pun pecah peluh, masuk dalam neraka nanti. Allahu Rabbi, jenah kita ni, terkapai-kapai duduk dalam tu, lapak saja, telan batu, masuk rengkung, hancur lebok gigi, semua habis kelai belakang. Allahu Akbar. Dahaga, minta, dapat nanah panas pula, masuk mulut rengkung, lidah lebok habis, rengkung habis, hancur badan. Allahu Rabbi. Tu cerita neraka tu nah. Allahu Rabbi. Dan dikatakan pula sabda Nabi SAW telah mengkhabarkan daku Jibril bahawasanya la ilaha illallah itu menjinakkan bagi orang muslim tatkala matinya dan di dalam kuburnya dan pada ketika keluar daripada kuburnya. Kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ni kita sebut ringkas dia apa dia tuan-tuan? Kalau a'udzubillah ta'awuz kan? Kalau bismillah basmalah. Kalau subhanallah tasbih. Kalau alhamdulillah tahmid. Kalau Allah Akbar takbir. Kalau la ilaha illallah tahlil. Tu kita duk buat pun kan. Ni kita duk salah kata bid'ah. Ni Nabi duk kata ni, nak mati pun ada sebut la ilaha illallah kan. Masuk dalam kubur pun, dalam kubur pun nak pakai la ilaha illallah. Keluar kubur dia pun la ilaha illallah. Ni bukan takat kita nak guna pakai hidupnya. Kita duk pesan kat dia tu juga. Yakinlah apa yang kamu bawa sewaktu kamu hidup dahulu, kalimat yang kamu selalu guna waktu hidup dahulu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan apabila ditanya siapa Tuhan kamu, Allah, jawab. Tak sebut kata guna juga kan. Duk atas kita duk talqin atas kubur tu, duk buat tahlil juga la ilaha illallah. Marah sungguhlah seorang ustaz tu, saya pelik sungguh. Dia marah sungguh. Dia duk kata apa? Tak payah kita duk tahlil dia punya bahasa. Tapi yang bestnya, makan dia mau, tahlil tak mau kan. Ingat dia nak marah tak makan tu, dia kata tak apa, kita mai tak apa, dia kata kita mai, tapi kita jangan duk tahlil. Tapi hari orang ajak makan, jangan tahlil bid'ah, dia kata. Ini syiah orang boleh macam-macam, pandai goreng kita. Dia kata apa? Nabi hanya suruh baca Quran. Saya sebut kalau betul lah baca Quran, apa tak baca Quran? Mula qul wallah wa qul a'udzu falaq, batu a'udzu binnas, batu alif lam mim, batu Allahu la ilaha illal hayyul qayyum, lillahi ma fis samawati, amanar rasul, la yukallifullah. Ya Quran belaka. Tak ada dalam Quran kau ustaz, buka juzuk 3, jumpa Allahu la ilaha illal qayyum, ayat kursi, jumpa belaka saja. Jadi perangai nak melingkup orang belaka. Saya sembah sungguh dengan tu guru saya kata, saya memang orang lagu ni kerja depa ni memang nak bagi orang pecah belah, melingkup belakang. Allahu Akbar. Ini yang jadi zaman kita hari ini. Dahsyat ujian untuk kita ni. Zaman fitnah. Zaman kita ada buat baik, orang kata kita buat jahat. Kita ada buat baik ni tuan-tuan. Kita ada cerita ni pasal la ilaha illallah ni menjinakkan bagi orang muslim tatkala matinya. Waktu mati tu, lakinu mautikum, talkinkan kepada dia ini kalimat la ilaha illallah kan. Lepas tu di dalam kuburnya dan pada ketika keluar dalam kuburnya. Maknanya pakai belaka kalimat ni. Dia kata apa?
Tak payah duk la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak payah, tahlil tak payah. Baca Yasin sudah dia tak. Oh, boleh pula hang ni. Pening pula nak bagi melingkup orang. Orang hak reti tak apalah, orang tak reti mai. Selama ni aku duduk di kampung apa sini ni, Allah, semua orang bid'ah belaka, aku tak tahulah aku boleh masuk syurga ke tak. Tu dia dahsyat. Saya jumpa satu orang tu pergi mengaji. Dia dapat ilmu hak bid'ah orang ni. Dia kata, mak ayah saya pun selama ni membid'ahkan saya. Tu dia mak pak hang hambuh belaka. Dahsyat saya kata. Kan? Ilmu bukan macam tu tuan-tuan. Ilmu ni saya sebut kat tuan-tuan, bila ada orang yang berilmu tu, apa saja yang berlaku pada orang lain, dia bukan nak menuduh, dia menghormati cara orang buat ibadat. Ini dah nak bagi orang lain rosak pula. Subhanallah. Dan kata pula As-Samarqandi, apabila berkata seorang hamba la ilaha illallah dan hatinya pada dunia, di surat Allah baginya 10 kebajikan. Dia sebut la ilaha illallah ni, hati dia dah nampak dunia kan. Orang panggil aku tahlil, dapat RM20 contoh kan. 5 tahlil RM100. Tu kira nampak habuan lah tu. Orang jemput aku, ustaz, tahlil lagi mai rumah dia dah. Kita tahu dah, pergi rumah dia 50 contohlah. Pergi dalam hajat sungguh tu, salam ustaz, kita tak ada, tanya. Tanya pula. Tak ada apa ke? Kawan tu kata memang tak ada ustaz. Lah saya ingat dapat 50. Tanya pula. Kawan tu pun dah rasa silap bagi pula. Dapat juga dunia tu. Maksudnya dunia tu dia berhajat. Kan? Tetapi bila sebut macam tu pun katanya dalam As-Samarqandi kata, di surat bagi Allah Ta'ala 10 kebajikan. Dapat juga 10 kebaikan bagi dia. Dan jika ada hatinya pada akhirat, maka baginya 700 kebajikan. Lipat kali ganda sampai 700 Allah bagi. Bila kita sebut la ilaha illallah ni, tak ada yang lain kecuali kita nampak perjalanan akhirat kita nanti. Sebab kalimat la ilaha illallah ni nampak ringkas je. Sebut la ilaha illallah. Kalau kita bahas betul kata la ilaha, tak ada Tuhan, maknanya nafi, hak lain tak ada langsung. Hamailah tak sebut, ustaz dia ni Tuhan tak? Tak ada. Sebut nama 1000 bana pun tak ada dah. Kecuali siapa? Allah. Hak tu ya. Kita nak sebut hak la ilaha illallah, la ilaha hak awal tu ya cukup dah. Tak ada Tuhan. Ni Tuhan tak? Tak. Takkan tak ada kot? Ada kecuali Allah je. Itulah. Nak bagi faham sungguh. Nak menekan sungguh kat itu kata Allah Ta'ala belakang. Dan jika ada hatinya serta Allah Ta'ala, maka baginya penuh barang yang antara masyriq wal maghrib kebajikannya. Allahu Rabbi. Hak tadi ni tuan-tuan, dia hanya sebut la ilaha illallah, dia nampak akhirat je. Tapi hak ketiga ni tak, sebut ni hati ni Allah. Akhirat ke apa ke, aku serah kat dia aja. Kan kita digalakkan buat ibadat ni, serah kat Allah aja. Pasal dunia apa hak Allah, akhirat apa hak dia. Kan? Aku buat pasal apa? Contoh kan, saya sebut tuan-tuan. Pasal apa kita semayang? Kita semayang kerana apa? Kita kata lillahi ta'ala, kerana Allah. Pasal apa? Kerana Allah semayang. Kerana Allah suruh pun semayang. Lagu tu dia balik dia. Bahas dia lagu tu. Pasal apa hang puasa? Kerana siapa? Kerana Allah. Pasal apa hang puasa? Kerana Allah. Kerana Allah suruh puasa. Hak tu dia balik kerana tu. Kita duk kerana Allah lagu tu ya. Kita tak ni hang pergi haji pasal apa? Kerana siapa ni? Kerana Allah. Pasal apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah suruh. Hak tu kita nak tekan tu. Kita sampai tak faham duk tulah duk ni kerana Allah dah. Pasal apa? Kerana Allah. Kerana Allah, jangan tanya banyak. Kita tak nak bahas duk tanya banyak. Kerana apa kita sebut la ilaha illallah ni? Kerana Allah suruh kita sebut lah. Kan? Kalau Allah tak suruh, kalau Nabi tak suruh, kita tak buat lah benda tu dah. Pasal ni kerana tu. Kerana tu nak balik pada Allah. Kita sembahyang kerana Allah, kita puasa kerana Allah. Kerana Allah tu kerana apa? Kerana Allah tu yang suruh kita buat kerana dia. Kalau kita tak suruh, kita tak buat lah. Allah, pasal apa kita tinggal
Arak ni kerana siapa kita tinggal? Kerana Allah. Pasal apa kerana Allah? Kerana Allah tak bagi buat, kita tinggal kerana dia. Hak tu sebenarnya yang kita nak faham sungguh. Nak kadang-kadang orang hari ni sebut di mulut Allah kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, tapi hati sebenar tak ada kerana dia pun. Pasal dia tak nampak hakikat sebenar tu. Yang suruh tu dia. Sebab tu kita buat kerana dia. Kita sebut kerana atas dunia aja nampak Allah. Tapi kita tak nampak hakikat di sana. Sebab tu katanya di sini, bila hatinya serta Allah Ta'ala, Allah saja di hatinya, maka baginya penuh barang antara masyriq wal maghrib. Maksudnya dari awal siang satu harinya tu sampai hari maghribnya tu penuh dengan kebajikan. Allahu Rabbi. Dan diriwayatkan pula bahawasanya Nabi SAW bersabda bagi Sayyidina Zaid Al-Ansari, maka jika payah bagi kamu suatu daripada pekerjaan dunia, maka banyakkan olehmu daripada berkata. Nabi bagi tahu, Nabi bagi bersabda bagi Sayyidina Zaid Ansari, Nabi kata, kalau payah sangat nak buat apa kerja atas dunia ni, maka banyakkan olehmu berkata yang ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nabi kata kalau payah sangat cari kerja ni tak boleh, buat kerja ni tak larat, segan yang ni, segan yang tu, nak buat suruh angkat barang tak mau belaka. Nabi kata tak apa. Banyakkan kata tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu pesuruh Allah, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Pasal apa Nabi suruh yang ni? Apa yang tuan-tuan nampak? Kita nak buat satu benda, pekerjaan, kan? Mestilah kita kena mengharapkan bantuan Allah. Tu yang ada kalimat la haula wala quwata. Kita ni tak ada daya, kalau kita tak boleh nak angkat, tak boleh juga. Mai pilih badan besar mana pun, sadu tarang mana, ketui tarang mana pun, tapi kalau dia tak, Allah tak bagi kekuatan kat dia, tak boleh. Dia ni contohnya kan kita kata, suruhlah buat apa pun boleh belaka, tapi ajak naik kerek tak ada daya. Contoh kata jom kayu, tak upaya. Tak upaya. Memang tak upaya sungguhlah. Awal aku lutut aku ni naknya penuh dah, lari dah sikit. Itu maksudnya dia nak, boleh dah dia nak naik tu, boleh juga, tapi kalau Allah izin boleh dia naik. Satu je. Macam kita kata orang duk naik tu gunung Kinabalu, Allah, saya duk lintas apa kali tak berhajat nak naik lagi, penat lagi. Memang tak berhajat, tapi kawan-kawan duk berhajat naik dah sampai. Pasal saya punya prinsip, kalau naik ni penat saja tak mau. Tapi bila sebut Gua Hira, saya naik, gagah naik. Pasal ada sejarah Nabi tang tu. Masuk boleh tengok tempat Nabi terima wahyu. Tapi kita nak kata daya tu minta ke siapa? Minta ke Allah. Allah tuan-tuan, nak naik kita ni tak pernah duk jogging, tak pernah apa. Pi bawa jemaah ni, tak payah kata naik bukit, bawa menjalan merata pun kita letih lah. Mula-mula pakai slipper kerah pula. Allah, matu lengah kaki. Cari kasut serelum tu, hak ringan sikit tu. Apa nama apa orang panggil? Sketches ke apa? Buh yang tu jalan laju. Mak kata, sat slow sikit. Dia ringan pula. Tu malam tu naik atas gua. Naik tu tuan-tuan, kat bawah tu orang jual tongkat. Kita duk kata, tak apa kot, tak payah pakai tongkat. Duk kerja duk pegang orang, berorang. Tunggu zat. Kawan tu beli. Hak tu nampak kata apa? Kita ni pakai tongkat pun, tapi ada seorang orang naik, turun balik, tak ada daya. Pasal dia naik ni dia penat. Hak tu kita nak sebut tak ada daya sungguh. Melainkan pertolongan Allah Ta'ala. Bila dia tak boleh nak buat kerja apa dunia, dia sebut ni banyak-banyak, maksudnya dia duk harap ke Allah. Ya Allah, aku tak ada daya, aku tak ada kekuatan, aku minta hang tolonglah. Boleh jadi Allah tolong lah. Allah tolong lah. Dia minta ke Allah. Telan pilah ayat apa? Extra jos ke apa ke? Bubuh pilah banyak mana pun. Ayat tenaga. Tak larat pi juga. Kita kata dia apa? Ni, minum kopi nak jaga malam-malam ni, nak tengok bola. Tak ada daya lena juga. Tak upaya dah, jangan duk buat gagah.
Kan buat kata kena ni 3 in 1 ni. Celek sampai pagi. Kan? Celek lah kawan kata pukul 2 lagi, tunggu aku ambil ham, tengok di kedai besar sikit, di kandak mana agak. Kawan ketuk hon banyak kali tak jaga. Saya tak payahlah, memang lemah kita. Kan? Macam-macam orang bagi ubat lah puan. Kita sebab tu kita kata usaha ni boleh, tapi mesti ada kalimat la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Minta sungguh ke Allah Taala ni. Nak main jauh ni tuan-tuan, saya nak main jauh ni. Bukan duk harap ke saya, kalau Allah tak tolong tak sampai datang ni, boleh jadi rebah kot jalan. Biasalah. Kita naik kereta macam-macam tuan-tuan, nak kata dalam kitab ada sebut, kita naik kenderaan apa pun sebenarnya kita dekat dengan mati. Bila-bila ya. Tengah duduk elok shootnya, kawan tu keluar. Bagi. Nak break tu kalau tak ada daya, tak break. Bagi. Pasal Allah menggerakkan daya ada lagi. Sikit lah tekan. Ada daya tu. Kan? Maybe kereta tak mana pun, tapi tak ada daya dah. Bagi kat dia 3.0, 5.0 Mustang ke apa. Tapi dah tak ada daya. Tekan 50. Tak ada daya. Orang kata laju sikit. Lagu tu ya tak boleh pi dah. Tapi, ya Allah, bagilah aku try laju sikit. Dan tekan-tekan jadi. Itu serah ke Allah Ta'ala. Kita nak sebut macam tu contoh. Kita tak mampu buat apa pun Nabi ajak kita ni. Bila kita hari tu tak boleh nak buat apa barang dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Minta banyak ni. Zikir yang ni banyak-banyak Allah. Nabi SAW ada kita. Baik. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin tara biha ta'irun tahta al-'arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu thawabuh. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah daripada ketiadaan mencengangkan, yakni daripada barang yang dilihatnya atau barang yang didengarnya, terbanglah dengan dia, yakni dengan yang dikatakannya itu, satu burung yang di bawah arasy mengucap tasbih ia, serta segala maksiat yang mengucap tasbih mereka itu hingga hari kiamat, dan disuratkan baginya akan pahalanya, yakni bagi yang berkatanya. Nabi kata ni, waktu dia sebut la ilaha illallah ta'ala, la ilaha illallah ni, dalam dia tak nampak apa, tak dengar apa. Maksudnya apa? Waktu sunyi pagi hari kan. Kita tak ada duk pandang apa-apa pun, gelap gulita. Tak dengar apa, sunyi bekat lena belakang. Nabi kata ketika mana kita sebut kalimat itu la ilaha illallah, waktu yang tenang sungguh. Kita lah ni duk wirid-wirid tahlil-tahlil nampak nasi kan. Orang canai lintas tu yang duk la ilaha illallah. Orang canai slow sikit kan, duk la ilaha illallah, kawan tu ulok pelan-pelan. La ilaha illallah. Dia geleng tu dah maksud takkan roti kot kan. Tiba-tiba tengah-tengah celah-celah tu nasi Arab minta la ilaha illallah. Terkejut kawan pun. Wala roti kan, nampak macam kan turun. Allah kesian tu imam tak larat. Tiba-tiba naik balik, pasal tu lintas, hui daging kambing ni. La ilaha illallah lagi dah kan. Keluar pula ayak pula, mai ayak elok-elok, ayak jus segala ayak apa lintas, dia jadi elok. Pasal kita duk sebut tu, duk nampak barang kan. Sambil duk zikir tak nampak barang pun, duk tengok atas kepala kawan tu. Dia ni kepiah, dia ni sepak apa. Nampak macam-macam lah, contoh lah. Tapi bila sebut la ilaha illallah ni, waktu yang tenang, tak nampak apa, tak dengar apa-apa. Diterbangkan dia ini bersama dengan burung yang di bawah arasy mengucap tasbih, segala malaikat yang mengucap tasbih mereka itu hingga hari kiamat. Sampai kiamat ni diucapkan tasbih kepadanya dan diberikan kepadanya pahala, yakni bagi yang berkatanya. Allahu Rabbina. Maksud Nabi ni apa dia? Nak bangun pagi lah. Nak sebut la ilaha illallah ta'ala ni kan. Maklum, setengah orang dia bangun pagi, dia keliru. Ustaz, saya Ustaz bangun tapi saya tak semayang Ustaz, rugi tak? Saya kata kat dia, waktu tahajud ni, waktu qiyamul lail ni, bukan mesti semayang je. Hari tu bangun-bangun kan, kita terjaga tak kati, tak larat ni. Ada nampak kan contoh tangan kita ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai berapa tu lena ni. Kira lah tu kan. Kita ada kira
Hang tak bangun mayang, aku bangun dah, tapi tak larat nak mayang. Hang buat apa? Aku wirid. Jadi, kan? Contohnya kita tak larat dah nak bangun semayang ni, ambil wudu nak semayang tak larat sungguh hari tu. Badan lemah. Buka Quran, Yasin wal Quranil Hakim. Baca Quran dapat juga. Kita kena cerdik lah. Bukan nanti kata bangun pagi tu nak kena semayang mesti. Teringat yang sebenarnya sebut kat tuan-tuan, Buya Yahya pernah kata tahajud tu bukan hanya pada solat. Waktu tu, kalau ibu-ibu contoh Allah bagi uzur kan, tak boleh solat, takkan tak terima tahajud tu? Terima juga. Bangun juga. Suami semayang, kita duduk kat atas katil, duduk atas sofa kat, pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wirid tu dikira pahala tahajud juga bagi dia. Allahu Rabbi. Qiyamul lail yang kita duk kata qiyam tu bangun diri. Bangun juga buat ibadat pada malam hari. Dan dikatakan wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghafara Allah lahu dhunubahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, diampunkan baginya akan segala dosanya. Dan jika ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Allah. Ni cerita ibadat kita duk buat sebut la ilaha illallah taala ni. Allah nak bagi ampun, diampuni dosa kita. Bersih dosa-dosa kita. Baik. Habis sikit dah, kita habis sampai ke habis yang ni je. Baik, esok pagi difahamkan ada qiyamul lail kan di Masjid Umudiah 4 pagi. Nak tengok hamai malam ni boleh pergi dah. Kita bagi challenge esok. Pasal ni masuk Syaban kat Ramadan dah ni. Kalau duk main lena lagi, tapi kita kena minta ke Allah. Pasal la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya kita ni. Tapi kena ada niat malu nak setengah orang. Tengok kalau aku jaga aku pergi memang dah. Tapi kunci jam tu pukul 3 kunci 3:05 minit, 3:10, 3:30, 3. Waktu ada nampak gaya. Handphone dia pun bunyi, handphone anak bunyi, handphone bini bunyi belakang preng. Hak tu mungkin. Tapi duk minta kunci buat tengok kalau aku jaga awal aku pergi. Bukan takat ketika mulai kuliah subuh pun tak pergi. Pasal dia duk harap pergi cai pergilah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر المؤمن على المقابر فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نور الله تلك القبور كلها وغفر لقائلها وكتب له ألف حسنة ورفع له ألف درجة وحط عنه ألف سيئة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lalu orang mukmin atas kubur maka berkata ia la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sampailah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu orang beriman ni atas kubur, dia baca hak kita sebut tadi ni. Nescaya diterangkan Allah Subhanahu wa taala akan demikian segala kubur sekaliannya. Sebut hak tu kita lalu. Kubur yang ada ni Allah bagi terang. Maka berkata lagi, dan diampunkan bagi orang yang berkatanya. Kita yang kata ni, dan disuratkan baginya 1000-1000 kebajikan, dan diangkat baginya 1000-1000 sejuta, yakni sejuta darjat, dan digugurkan daripadanya 1000-1000 yakni sejuta kejahatan, yakni daripada dosa-dosa yang kecil. Yang pertama, kita nak bantu jenazah mayat yang ada di kubur. Yang kedua, dalam masa yang sama untuk kita sama. Ini kata-kata kongsi rezeki, ya. Kongsi ya tu. Kita pergi lalu kat kubur, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bantu mereka ini terangi. Dikatakan segalian kubur ini diterangkan. Kenapa maksud diterangkan ini? Kerana kubur itu memang gelap.
Pasal apa gelap? Pasal cahaya tidak dapat menembusi kecuali cahaya penerangan itu daripada Allah Ta'ala. Serah ke Allah buat lagu mana. Itu kita kena yakin. Nah, bahkan dalam masa yang sama, kita juga cari habuan kita. Itu penting nak kita tuan-tuan. Atas dunia ni, kita saling tolong menolong. Kita nak bagi ke kita pun, nak kita dalam masa kita nak kita, jangan lupa orang lain. Kita suap ni, teringat jiran sebelah. Ni nak main Ramadan ni, nak mula dah. Nak mula dah. Membagi ni nak mula dah. Lah ni mula saya dah. Hari Khamis hari ni ada yang puasa kan. Bagilah kuih kosui ke. Tak kira lah. Bagilah apa dia kat dia karipak frozen ke. Tak kira lah. Hak goreng siap lagi bagus. Hak tak goreng lagi pun bagus juga. Boleh belakang. Maksudnya kita dah mula balik dah. Dalam masa yang sama, Allah bagi keampunan, Allah angkat darjat, Allah Ta'ala bagi digugurkan dosa-dosanya. Dan datang pada khabar bahawasanya hamba Allah datang ia pada majlis zikir dengan dosanya seperti bukit. Maka bangkit ia daripada majlis itu dan tiada atasnya sesuatu daripadanya. Maka kerana demikian itulah menamai akan majlis zikir itu oleh Nabi SAW satu kebun, satu taman daripada kebun syurga, daripada taman syurga. Allahu Rabbi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti tang tu dulu. Ada rezeki umur panjang insya-Allah. Kita jumpa pertemuan yang akan datang. Walaupun dalam program apapun, tetap kita dapat bertemu dalam majlis yang disebutkan Nabi, zikrullah, zikir itu di antara taman-taman syurga. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita ada peluang, kita ada masa. Ada siapa yang ada peluang tak apa ke esok pagi, insya-Allah lah, saya cuba memimpin qiyamul lail besok pagi. Lebih kurang pukul 4 lebih tu tuan-tuan pergi awal sikit. Tuan-tuan pergi lambat sekali lagi. Kalutlah. Biar tu imam lambat tak apa. Makmum tunggu kan. Jangan tu imam tunggu. Saya banyak pengalaman. Saya tunggu makmum. Mana orang tak ada ni. Dah kali mayang seorang-seorang. Mayang seorang-seorang balik awal. Orang kata, Ustaz pi tak tadi? Pi. Ustaz tak buat pun. Saya buat 2 rakaat, saya balik kan. Malah aku lambat kan. Jadi insya-Allah yang baik semua daripada Allah, yang lemah yang kurang kelemahan saya sendiri. Hakikat semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, sebelum berdatu insya-Allah siapa-siapa yang berhajat ubat mata seperti biasalah, minyak terapi zaitun seperti biasa juga, minyak atar white out pun sekiranya berhajat ada juga seperti biasa. Cuma yang tak luar biasanya saya tak bawa malam ni kerana habis stok ikan bilis. Saya habis. Jadi ada jemaah yang tunggu, saya faham. Kan? Sedang dalam perjalanan. Katanya masih sangkut di kargo ke apa ke, wallahu alam lah. Cuma malam ni saya bawa juga keripik ubi yang pernah bawa sebelum tu lah. Cuma pack dia tak bawa pack kecil-kecil, bawa pack yang besar saja, RM15 saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah salatul asbah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.